أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur Alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama pada hari ini meneruskan pengajian kita tentang Syama'il Muhammadiyah yang sudah tiba di penghujung. Kita hanya ada beberapa muka surat lagi je. Mungkin ada 20 muka surat kot. Lebih kurang. Dan hari ini kita nak baca tentang bab ke-51. Nama-nama dan pangkat baginda Rasulullah. Okey, boleh. Datuk baca. Boleh, insyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita pergi kepada bab ke-51, nama-nama dan pangkat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan penghormatan dan pujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nama-nama dan pangkat-pangkat yang mulia telah diberikan kepadanya. Sebanyak 1000 nama telah dikeluarkan semula daripada Ibnul Arabi dalam ulasan Tirmizi. Dalam kitab Alamah Suyuti sendiri, beliau telah menamakan sebanyak 500 nama. Nama-nama tersebut telah disebut di dalam hadis-hadis bagi keadaan-keadaan tertentu, tetapi semua nama ini tidaklah dicakup ke dalam sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahawa 7 namaku telah digunakan dalam Al-Quran. Pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Yasin, yang keempat Toha, yang kelima Mudaththir, yang keenam Muzammil, dan yang ketujuh Abdullah. Nama-nama yang banyak ini adalah semata-mata untuk menunjukkan kemuliaan dan penghormatan. Nama-nama Rasulullah SAW. Jubair bin Mut'im meriwayatkan bahawa Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna li asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bil kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nas ala qadami wa ana al-aqibu wal-aqibu alladhi laysa lahu ba'dahu nabiy. Rasulullah SAW bersabda, banyak namaku, di antaranya ialah Muhammad dan Ahmad dan Mahi, yang bermaksud penghapus atau pemadam, kerana Allah telah menghapuskan kufur melaluiku. Satu nama lagi ialah Hasyir, kerana pada hari kiamat Allah Allah Subhanahu Wa Taala mula-mula akan membangkitkan daku daripada segala umat, dan barulah kemudiannya umat ini dibangkitkan. Daku akan menjadi asbab kebangkitan semula umat ini. Satu nama lagi bagiku ialah Aqib ataupun pengganti, kerana daku didatangkan selepas nabi-nabi dan tidak ada lagi nabi selepasku. Catatan, ulama berkata bahawa nama Muhammad adalah namanya yang sebenar, khas untuknya, kerana tidak ada seorang sebelumnya yang menggunakan nama tersebut. Walau bagaimanapun, tak kala masa kelahirannya sudah hampir, maka ramai yang telah menamakan anak-anak mereka dengan nama Muhammad, dengan harapan salah seorang anak-anak mereka mendapat pangkat mulia itu yang telah diberitakan di dalam kitab-kitab awal, dan moga-moga merekalah yang menjadi nabi. Namun Allah Maha mengetahui tempat dan orang yang dimaksudkannya untuk dilantik sebagai nabinya yang sebenar. Nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah termaktub di dalam kitab terdahulu. Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa
لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. Aku suatu ketika terserempak dengan Rasulullah SAW yang sedang pergi ke suatu tempat. Di dalam percakapan mereka, Nabi SAW bersabda, namaku ialah Muhammad dan juga Ahmad dan Nabi Ar-Rahmah dan Nabi At-Taubah. Dan aku adalah Muqaffi dan Hashir dan Nabi Al-Malahim. Catatan, nama-nama ini disebut secara khusus kerana nama-nama tersebut telah dinyatakan di dalam kitab-kitab yang awal yang meramalkan akan kedatangannya. Ahli-ahli kitab sangat mengenalinya melalui nama-nama tersebut dan sifat-sifatnya. Nama Maqaffi bermaksud seorang yang datang akhir atau seorang yang menyusuli nabi-nabi yang terdahulu. Kerana semua nabi berada di atas jalan agama yang sama, yakni keesaan Tuhan dan akhlak yang mulia. Tidak ada umat bagi nabi-nabi yang lain yang terpaksa menghadapi begitu banyak jihad. Jihad akan tetap terus bersama-sama bagi umat ini, dan jihad yang terakhir ialah terhadap Dajjal. Perkataan mulhimah juga bermaksud berkumpul, jemaah, perhimpunan dan penawar bagi luka. Perkumpulan yang merupakan sifat bagi umat Islam masih wujud walaupun pada zaman kemelesatan umat ini di samping perbezaan-perbezaan yang wujud. Sifat ini tidak terdapat di kalangan lain-lain umat bagi lain-lain Nabi. Mulhimah juga bermaksud huru-hara yang besar. Sebelum terjadinya hari kiamat, akan wujud kekacauan yang mengerikan bagi umat ini seperti kedatangan Dajjal. Setiap Nabi memberitahu akan kedatangan Dajjal dan huru-hara yang dilakukannya. Begitulah juga akan wujud kekacauan lain yang menggerunkan seperti kedatangan Ya'juj dan Ma'juj. Tanda-tanda kedatangan mereka telah hampir-hampir muncul. Sambung ke? Dah ada pergi? Sambung ke? Punca kehidupan Rasulullah. Jadi kita tengok nama-nama Nabi itu adalah memiliki atau menjelaskan kedudukan dia sebagai utusan Allah. Dalam nama tu mempunyai makna itulah peranan dan sifat kepribadian Rasulullah lah dalam nama-nama tu. Okey. Okey, terus ya, Sarah. Bab ke-52, punca kehidupan Rasulullah SAW. Catatan, dari mula sampailah ke akhir hayat baginda, walaupun harta datang mencurah-curah yang dibelanjakan dalam bentuk sedekah dan kebajikan, kehidupan baginda adalah kemiskinan dan kelaparan. Sebenarnya, kenikmatan yang diperolehinya daripada kemiskinan yang dipilihnya tidak dapat diceritakan. Baginda sendiri telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan akan menukarkan tanah Mekah kepada emas untuknya. Tapi kata baginda, bukan ini ya Allah. Sebaliknya, daku mahu makan sekadar kenyang satu hari supaya dapat bersyukur, dan berlapar satu hari agar dapat daku meminta kepadamu dengan rendah diri. Kenyataan hadis Nabi ialah, daku tidak takut kemiskinan dan kebuluran terjadi kepada umatku, tetapi daku takut apabila dunia ini diperhiaskan untukmu sebagaimana telah diperhiaskan untuk umat-umat sebelummu, dan kamu akan terpaut kepadanya sebagaimana umat yang terdahulu terpaut, dan keduniaan tersebut akan membinasakan kamu sebagaimana mereka dibinasakan. Sebab itulah pada suatu tempat Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah,
tetapkanlah punca hidup keturunan Muhammad sekadar cukup untuk keperluan mereka. Mishkat tu apa Ustazah? Apa ni? Dalam kitab lah, kitab Mishkat. Oh. Okay. Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, tidakkah kamu leka dengan makan dan minum sekehendak hatimu? Tidakkah kamu makan dan minum dengan sebanyak-banyaknya? Sedangkan aku melihat Rasulullah SAW tidak mempunyai walaupun tamar yang paling rendah mutunya untuk memenuhi perutnya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa di dalam rumah kami, yakni rumah bagi isteri-isteri Rasulullah SAW, tidak dihidupkan api selama sebulan terus-menerus. Kami hidup hanya dengan air dan kurma. Catatan, maksud api tidak dinyalakan bahawa tidak ada sesuatu yang boleh dimasak di dalam rumah tersebut yang patut dapur itu dihidupkan dengan api. Ulama telah menyatakan bahawa air bersama tamar disebut adalah atas alasan bahawa tamar tidak diperolehi mencukupi bagi memenuhi perut dan kelaparan tersebut hanyalah dapat dilegakan sedikit dengan beberapa biji tamar yang diminum bersama air untuk membasahi tekak. Di dalam hadis yang lain, berturut-turut selama 2 bulan sehinggalah anak bulan ketiga muncul, namun api masih tidak dinyalakan di dalam mana-mana satu pun rumah tangga Rasulullah SAW. Anak saudara Aisyah, Urwah bertanya kepadanya, "Makcik, betapa makcik dapat hidup?" "Dengan tamar dan air," jawab beliau. Walau bagaimanapun, ada beberapa jiran daripada Ansar yang memiliki binatang peliharaan untuk diperah susunya. Jika mana-mana salah seorang menghadiahkan susu, kami pun sama-sama berkongsi, tambah beliau. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu an telah menghadiahkan sebelah kaki kambing. Pada masa itu, waktu malam, aku pun memotong daging tersebut kecil-kecil. Seorang bertanya, "Tidak adakah lampu di dalam rumah tersebut?" Jawab beliau, "Jika ada minyak untuk lampu, sudah tentulah kami gunakannya untuk makan." Minyak pun tak ada. Ulama menyatakan bahawa Rasulullah SAW walaupun khazanah bumi ini ditawarkan kepada baginda, kemudian terbahagilah umat ini kepada 4 kumpulan. Pertama, satu kumpulan mengandungi mereka yang tidak condong kepada dunia dan dunia pun tidak condong kepada mereka. Misalnya Abu Bakar radhiyallahu an. Yang kedua, kumpulan kedua ialah mereka yang tidak condong kepada dunia tapi dunia condong kepada mereka. Misalnya Umar radhiyallahu an. Yang ketiga, kumpulan ketiga ialah mereka yang condong ke arah dunia dan dunia juga condong ke arah mereka kepada mereka. Misalnya Bani Umayyah dengan pengecualiannya ialah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang keempat, kumpulan keempat ialah mereka yang condong kepada dunia tetapi dunia tidak condong kepada mereka. Misalnya orang-orang yang Allah jadikan sebagai fakir tetapi cinta dunia bersemi di dalam hati mereka. Abu Talhah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa kami mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai kelaparan dan begitu bersangatan, lalu menunjukkan ketul-ketul batu yang kami ikatkan di perut-perut kami. Setiap batu diikat di setiap perut kami lantaran kebuluran. Rasulullah SAW menunjukkan 2 ketul batu yang diikat di perut baginda kerana kelaparan yang ditanggungnya terlebih hebat kerana baginda berlapar lebih lama daripada kami. Catatan, menjadi kebiasaan penduduk Madinah apabila mereka terasa sangat lapar sehingga melemahkan, mereka akan menggantung batu pada perut mereka supaya berat batu itu dapat tolong menegakkan mereka sewaktu berjalan. Malahan pada masa sekarang, apabila terlampau lapar, selai kain yang tebal akan diikat ketat-ketat di perut kerana ini dapat menolong mengurangkan keperitan lapar. Kata ulama, perut yang kosong akan dipenuhi gas dan dengan cara mengikat sesuatu yang keras seperti batu
terselamatlah perut orang itu daripada dipenuhi gas. Ataupun mereka pernah mengikat batu bernama musyabi'ah yang terdapat di tanah Arab yang boleh melegakan lapar. Ulama lain menulis bahawa apabila perut kosong, dikhawatiri perut akan melurut ke bawah. Jika perut diikat, usus itu akan tetap berada di tempatnya. Maka sebab itulah mereka mengikat perut mereka yang kosong. Masya Allah. Wah, Hmm. tidak lah kita ni, tak ada lah. Ya Allah, Rasulullah dan sahabat-sahabat. Ustazah, patutlah orang sekarang ni suruh pakai korset supaya tak makan banyak. Betul. Ada ni kah? Ada saranan kah? Ada cadangan? Dia suruh pakai korset pergi sempit-sempit tu. Yalah. Itu pasal nak kurus saja. Pakai korset tu nak tunjuk ramping, nak tutup perut yang buncit. Allah, yang ini tak ada Supaya tak makan makanan. banyak pakai korset tu. You tak ada makanan, Allah Akbar. Dia pun tak ada makanan. Kita makanan lebih-lebih. Tak nampak. Nampak? Ni Datuk baca. Saya tutup. Saya punya. Apa dia? Itulah. Anak ulas berapa Ustazah? Tak ada lah, maknanya kita saksi lah di sini. Kita lihat bagaimana Hari ni kehidupan manusia. Kehidupan Rasulullah ni sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Dan memang Rasulullah pun dia apa ni, galakkan kepada keluarga dia lah supaya hidup macam dia. Macam dia. Allah Ta'ala bagi dia nak apa, tapi dia sendiri tak nak tu Dia saya. sendiri, dia sendiri. Ini Dia kan sendiri tak dia. nak. Tak nak dunia. Tak nak dunia lah tu. Memang tak nak dunia. Yang dia pun dikatakan, tadi kan kita kata makanan macam Nabi dan keluarga tu, kebanyakannya tu tamar yang harga dia apa, murah kan, dengan air saja. Harga dia murah dan air. Tapi ada juga masa Nabi makan sedap. Bila tu? Itu bila dia dijemput ke apa ni? Dijemput sebagai tetamu, barulah ada makanan yang sedap lah. Okey. Tapi terfikir pula Ustazah, dia ialah keadaan Nabi, dia bukannya kan, dia ada harta dia bagi je, memang dia tak simpan kan. Tak simpan. Tapi orang sekeliling dia lah, sahabat-sahabat, adalah juga yang berada nak bagi pada dia kan. Bagi pada dia, tapi dia ambil betul dia bagi ke orang yang tak simpan. Ya, jadi bukan orang tak nak bagi, orang bagi, tapi dia sendiri. Kita terus Ustazah ya? Ya, teruskan. Okay. Bab ke-53. Umur Rasulullah SAW. Catatan. 3 jenis hadis telah diriwayatkan mengenai umur Rasulullah SAW. Yang pertama, menurut sebahagian besar muhaddisin dan ahli sejarah, hadis yang paling dipilih ialah yang telah menyebutnya sebagai 63 tahun. Yang kedua, di dalam hadis yang lain dinyatakan umurnya ialah 60 tahun. Di sini dikatakan tambahan umur itu biasanya digugurkan. Misalnya, tak kala menyatakan umur seseorang yang lahir pada bulan ke-6 tahun 1977, kita akan meninggalkan jumlah setengah tahun tersebut. Yang ketiga, hadis jenis ketiga ialah umur tersebut dinyatakan sebagai 65 tahun, di mana tahun kelahiran dan tahun kewafatan dimasukkan bersama. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah thalatha
عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. Selepas Rasulullah menerima kenabian, baginda telah tinggal di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun itu, wahyu Allah turun terus-menerus kepadanya. Kemudian baginda berhijrah ke Madinah dari Mekah, lalu tinggal di sana selama 10 tahun. Dan kemudian wafat pada ketika umurnya 63 tahun. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata di dalam khutbahnya, مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. Rasulullah SAW telah wafat ketika umurnya 63 tahun dan begitu juga Abu Bakar dan Umar, sedangkan aku baru berusia 63 tahun. Aisyah meriwayatkan أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. sesungguhnya Rasulullah SAW telah wafat ketika usia baginda 63 tahun. Ammar berkata, سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW wafat pada usianya 65 tahun. Daufal bin Handalah berkata, أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. sesungguhnya Nabi SAW telah wafat pada usianya 65 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Rasulullah SAW tidaklah terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kulitnya tidaklah terlalu putih dan tidak pula hitam. Rambutnya tidak keriting bergulung ataupun ikal dan tidak pula lurus. Baginda telah diutus oleh Allah sebagai Rasul dalam usianya 40 tahun. Baginda telah tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Allah telah mewafatkannya pada usia 60 tahun. Pada hari kewafatannya, terdapat hanya tidak lebih dari 20 urat uban di kepala dan janggutnya. Yalah, maknanya dari segi usia Rasulullah ni ada khilaf lah. Makna saya rasa yang masyhur lah 63 tahun. Kan? Tapi ada juga kata 60 tahun, ada kata 65 tahun. Itu khilaf lah maknanya. Bab yang ke-54. Bab yang ke-54. Kewafatan Rasulullah SAW. Saat terakhir. Anas meriwayatkan sebagai berikut. آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقي السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم.
Pemandangan terakhir yang sempat daku menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ketika sakitnya yang membawa maut, yakni pada waktu solat fajar pada hari Isnin. Baginda ketika itu mengangkat tabir rumahnya untuk melihat solat umatnya bagi kali terakhir. Wajahnya yang bersih bercahaya, gilang gemilang seumpama lembaran Al-Quran yang bersih. Pada ketika itu orang ramai sedang melaksanakan solat fajar di belakang Abu Bakar radhiyallahu an. Para sahabat lantaran kegembiraan yang amat sangat tak kala melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mundur ke belakang dengan memikirkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyertai mereka berjemaah. Tetapi dengan isyarat gerakan tangan, baginda menyuruh mereka tetap di tempat masing-masing. Pada hari itulah baginda menuju jalan bahagianya. Catatan. Pada hari Isnin yang sama, itulah satu pemandangan dapat dilihat bagaimana Rasulullah SAW telah yakin bahawa sahabatnya paling lama dan setia Abu Bakar radhiyallahu an telah mengambil tugas pengkhalifahan dengan sebaik-baiknya untuk menangani beban terhadap ummah. Ini memberikan suatu cetutan rasa kepada dunia untuk menyaksikan suatu peristiwa menyayat hati dan sedih pilu saat-saat perpisahan Rasulullah SAW yang telah bersemuka dengan segala bentuk penderitaan dan siksaan yang dihadapinya dengan penuh tabah, dijalin pula dengan dugaan kesyirikan dan pertembungan dengan kuasa-kuasa yang terkuat pada masa itu. Namun ketabahan dan keyakinan yang menggunung telah terbina di dalam diri Abu Bakar radhiyallahu an, mengharungi segala rintangan yang melanda seumpama batu batan. Tetapi nyata hancur bertebaran apabila berhadapan dengannya. Beliau telah menjalankan tugas khalifah dengan jayanya tanpa takut, sehingga kan pada masa itu benteng Islam seumpama Umar radhiyallahu an yang sangat disegani sahabat dan lawan antara keberanian, keteguhan hati dan kekuatannya, terpaksa juga meminta Abu Bakar radhiyallahu an berlaku sedikit kelonggaran dan mendengar kepada ancaman-ancaman. Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebagai berikut. Kuntu musnidatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri atau qalat ila hijri fada'a bitaftin liyabula fi thumma bala famata. Pada masa hampir wafatnya, daku telah memangkunya ke arah dadaku. Baginda pun membuang air, melegakan diri baginda, lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lagi riwayat dari Aisyah radhiyallahu an. أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبيا ونبيا وصفيا وخليلا. Sesungguhnya Abu Bakar telah masuk menemui Rasulullah SAW setelah baginda wafat. Beliau telah mengucup di antara dua mata Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lengan Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Nabi, wahai teman yang tulus, wahai kekasih, doa supaya dipermudahkan tak kala sakaratul maut." Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebagai berikut. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول. Pada masa hampir wafatnya, aku memenuhkan mangkuk dan air di sisi Rasulullah SAW. Baginda merendamkan tangan baginda berkali-kali, lalu menyapu ke mukanya dengan pada ketika yang sama berdoa. Doa dia, Allahumma a'inni
على منكرات الموت أو قال سكرات الموت. Ya Allah, bantulah daku menghadapi sakaratul maut. Catatan, kesakitan dan keperitan menghadapi sakaratul maut tak kala ruh berpisah daripada jasad adalah suatu yang biasa. Pada saat kemuncak kesakitan dan tekanan itu juga Rasulullah SAW masih berdoa kepada Allah untuk memudahkan kewafatannya, untuk mengajar kepada umatnya. Keperitan sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله. selepas daku menyaksikan keperitan Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, sekarang daku tidak lagi mencemburui ketiadaan rasa sakit pada sesiapa pun. Penjelasan. Perpisahan yang mudah akan roh daripada jasad bukanlah bukti kemasyhuran seseorang itu di sisi Allah. Jikalau itulah menjadi suatu tanda kemasyhuran dan kemuliaan, maka roh Rasulullah SAW tentulah dapat berpisah dengan mudah daripada jasadnya. Namun, beliau tetap juga merasakan keperitan sakaratul maut. Para Nabi dikebumikan di mana mereka wafat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه أدفنوه في موضع فراشه. Pada ketika Rasulullah SAW wafat, maka timbullah berbagai-bagai pendapat di kalangan para sahabat mengenai tempat pengkebumiannya. Sahabat-sahabat memilih Masjid Nabi, setengahnya memilih Baqi kerana berhampiran dengan para sahabat, sebagian lagi mahu membawanya ke sisi maqam Ibrahim keturunannya, dan ada yang lain pula mahu baginda dibawa ke tempat asalnya iaitu Makkah. Abu Bakar radhiyallahu an telah mendengar semua ini lalu berkata, daku sendiri mendengar sesuatu daripada Rasulullah SAW yang daku ingat betul-betul bahawa para Nabi dikebumikan di tempat di mana mereka wafat. Maka baginda juga hendaklah dikebumikan di tempat di mana baginda wafat. Catatan, selepas kewafatan Rasulullah SAW, maka segala perkara itu terletak di bahu Abu Bakar radhiyallahu an. Maka dengan sebab itulah beliau sangat memerhatikan dan berhati-hati di dalam perkara ini. Ciuman di dahi. Ibni Abbas radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات. Abu Bakar radhiyallahu an datang menghampiri mayat Rasulullah SAW dan mencium dahinya. Catatan, ciuman ini adalah untuk memperoleh berkat sebagaimana dinyatakan oleh ahli tafsir hadis. Tetapi menurut Maulana Muhammad Zakaria, ini adalah ciuman perpisahan dan perpisahan yang lama dengan Nabi yang dikasihi. Kesuraman di Madinah setelah wafat Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. pada hari Rasulullah SAW tiba di Madinah, setiap sesuatu di Madinah menjadi nur dan bercahaya, dan pada hari baginda wafat, setiap sesuatu di Madinah bersedih dan suram. Selepas kewafatan baginda, kata Anas radhiyallahu an, kami belum lagi menyapu debu-debu di tangan. Terasa oleh kami perubahan yang berlaku pada hati. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين
Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin. Imam Baqir rahmatullah alaihi meriwayatkan bahawa قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره سمع صوت المساح من آخر الليل. Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin. Pada hari ini dan Selasa adalah hari penyelenggaraan mayat. Dan baginda dikebumikan pada malam di antara Selasa dengan Rabu. Riwayat hadis ini, Sufyan berkata bahawa beginilah seperti yang dinyatakan oleh hadis riwayat Imam Baqir, tetapi ada satu hadis lagi yang menyatakan bahawa bunyi penggali terdengar pada akhir malam. Catatan, yakni pengkebumian jenazah dilakukan pada bahagian akhir malam. Pengkebumian. Abu Salmah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. Rasulullah SAW wafat pada Isnin dan dikebumikan pada hari Selasa. Catatan, sebenarnya baginda dikebumikan di antara malam Selasa dan Rabu dengan Rabu. Tetapi dalam percakapan biasa, dia hanya disebut hari Selasa dan juga hari Rabu. Sebahagian ulama menyatakan bahawa penyelenggaraan mayat bermula pada hari Selasa setelah dapat menyelesaikan masalah penkhalifahan dan pengkebumian dilakukan pada hari Rabu. Salim bin Ubaid berkata, أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. ketika Rasulullah SAW sedang sakit, baginda telah pingsan kemudian sedar semula. Baginda bersabda, adakah waktu solat telah masuk? Para sahabat menjawab, ya sudah. Kemudian baginda bersabda, suruhlah Bilal melaungkan azan dan perintahkan supaya Abu Bakar menjadi imam bersama orang ramai. Kemudian Rasulullah SAW pingsan kembali dan sedar semula. Apabila sedar dari pingsannya, baginda bersabda, مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. perintahkanlah Bilal supaya melaungkan azan dan Abu Bakar mengimami solat bersama orang ramai. Dan Aisyah berkata, sesungguhnya bapaku Abu Bakar amat perasa sensitif orangnya. Apabila beliau berdiri di tempat Rasulullah SAW selalu mengimami orang solat, beliau pasti akan menangis dan ia tidak akan mampu berdiri. Bagaimana sekiranya Tuan perintahkanlah saja orang lain untuk mengimami solat. Kemudian Rasulullah pingsan lagi. Apabila sedar, baginda bersabda, مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. perintahkan agar Bilal memelaungkan azan dan Abu Bakar untuk mengimami orang ramai bersolat. Sesungguhnya kamu kaum wanita seperti sahabat Nabi Yusuf. Oleh yang demikian, Bilal pun diperintahkan melaungkan azan dan Abu Bakar diperintahkan bersolat dengan orang ramai. Selepas Rasulullah SAW agak berkurangan sakitnya, baginda bersabda, carikanlah orang yang bersedia aku berpapah dengannya. Burairah radhiyallahu anha kan ni lelaki. Burairah radhiyallahu an pun datang bersama-sama dengan seorang lelaki yang lain. Kemudian baginda berpapah dengan kedua-dua lelaki itu. Apabila Abu Bakar melihat akan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengundurkan dirinya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada Abu Bakar supaya meneruskan solat hinggalah beliau selesai melakukan solat itu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar pun berkata,
لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. Demi Apa? Allah, tiada seorang pun aku dengar mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah wafat, melainkan aku pancung lehernya dengan pedang aku ini. Umat pada masa itu tidak lagi mengetahui lantaran sebelum mereka tidak ada seorang Nabi. Tindakan Umar yang sedemikian membuatkan mereka hanya berdiam diri. Orang ramai pun berkata, wahai Salim, pergilah kau menemui sahabat Rasulullah SAW, itu Abu Bakar radhiyallahu an, dan mintalah beliau datang ke sini. Aku telah menemui Abu Bakar sewaktu beliau berada di dalam masjid. Aku menghampiri beliau sambil menangis kebingungan. Apabila Abu Bakar melihat daku, beliau pun berkata, apakah Rasulullah SAW telah wafat? Aku menjawab, ya. Sesungguhnya Umar berkata, tidak ada seorang pun yang aku dengar menyebut bahawa Rasulullah SAW telah wafat, melainkan akan aku pancung dengan pedangku ini. Abu Bakar telah berkata kepadaku, pergilah kamu. Aku pun berangkat bersama-sama dengan Abu Bakar. Apabila kami tiba di rumah Rasulullah SAW, beliau meminta supaya dibukakan laluan untuknya. Beliau menghampiri jenazah Rasulullah SAW dan duduk bersimpuh dan menyentuhnya sambil membaca ayat Al-Quran. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau telah mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Az-Zumar ayat 30. Para sahabat bertanya, ya Abu Bakar, adakah Rasulullah SAW telah wafat? Abu Bakar menjawab, ya. Tahulah mereka bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Setelah itu mereka bertanya, wahai sahabat Rasulullah SAW, adakah solat jenazah dilakukan juga untuk Rasulullah SAW? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka bertanya, bagaimanakah caranya? Abu Bakar berkata, يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم. hendaklah satu kumpulan masuk, kemudian bertakbir, berselawat dan berdoa, kemudian keluar. Kemudian hendak sekumpulan orang masuk lagi dan melakukan perkara yang sama. Para sahabat bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah SAW, adakah jenazah Rasulullah SAW juga dikebumikan? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka bertanya pula, di mana? Abu Bakar berkata, di tempat beliau wafat lantaran Allah tidak akan mencabut ruhnya melainkan di tempat yang mulia. Para sahabat pun yakin bahawa apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu adalah benar. Kemudian beliau memerintahkan bahawa orang yang memandikan jenazah Rasulullah SAW adalah sepupu baginda dari galur keturunan bapanya. Orang-orang muhajirin telah bermesyuarat mengenai khalifah sesudahnya. Mereka berkata, marilah kita temui sahabat-sahabat Ansar untuk merumuskan perkara ini. Sahabat Ansar telah berkata, seorang wakil dari kami dan seorang wakil dari sahabat Muhajirin. Umar bin Al-Khattab pun berkata, siapakah yang dapat mendandingi orang yang mempunyai 3 keutamaan? Beliau adalah salah seorang 2 orang yang berada dalam gua di mana Rasulullah SAW telah bersabda di kala itu. La tahzan inna Allah ma'ana. Janganlah kamu berduka cita dan janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Surah At-Taubah ayat 40. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وإكربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. apabila Rasulullah SAW sedang sakit yang membawa kepada kewafatannya, Fatimah radhiyallahu anha pun berkata, alangkah sengsaranya
Nabi SAW pun bersabda, tiada kesengsaraan yang akan menimpa ayahmu selepas hari ini. Sesungguhnya telah datang sesuatu yang tetap akan datang pada semua orang. Pertemuan itu adalah pada hari kiamat. Abdul Rabbah bin Bariq Al-Hanafi berkata, nak buka. okay. Sami'atu jaddi Aba Ummi Simaka bin al-Walid yuhaddithu أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرتان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرة من أمتك قال ومن كان له فرة يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرة من أمتك قال فأنا فرة لأمتي لن يصابوا بمثلي. Aku telah mendengar datukku berkata, iaitu Sima bin Al-Walid berkata, Ibnu Abbas telah mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa di kalangan umatku di mana dua orang anaknya mati meninggalkannya, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga disebabkan anak-anaknya itu. Dan Aisyah berkata, bagaimana pula nasib orang yang ditinggalkan oleh seorang anaknya yang mati dari umat Tuhan? Baginda bersabda, juga seorang yang ditinggalkan oleh seorang anaknya yang telah mati, wahai wanita yang telah diberi taufik. Aisyah bertanya lagi, bagaimanakah nasib orang yang tidak ditinggalkan mati oleh anaknya dari kalangan umat Tuhan? Baginda bersabda, bagi orang yang tidak ditinggal mati oleh anaknya, maka aku adalah seolah-olah anak yang mati untuk umatku. Lantaran mereka tidak akan mendapatkan musibah yang paling besar seperti kematianku ini. Yang last tu, saya explain sikit yang panjang ni. Surat tadi apa makna? Apa ni? Maksud tidak mati. Dua orang anaknya ada umatku di mana dua orang anaknya mati meninggalkannya. Niscaya Allah akan memasuknya ke dalam syurga sebabkan anak-anaknya itu. Kalau dua orang mati meninggalkan. Ustazah, ada tak maksud dia ditinggal mati, bukan tidak ditinggal? Mana? Yang last kali tadi. Bagi orang yang tidak ditinggal mati oleh anaknya. Anak tak mati. Dia tak ada anak, dia tak ada anak. Yang tidak ditinggal mati maknanya dia tak ada anak lah. Oh, dia tak ada anak, bukan anak ditinggalkan dia mati. Okey, dia tak ada. Dia tak ada anak. Maka Nabi kata, maka aku adalah seolah-olah anak yang mati untuk umatku. Lantaran mereka tidak Tapi bagaimanakah nasib orang yang tidak ditinggalkan mati oleh anaknya? Ada anak atas tu. Mana dia ada anak lah. Tak? Ke saya silap faham? tidak ditinggal mati oleh Dia anak. tiga kategori kot yang ni. Tiga. Satu mak meninggal. Lepas tu anak meninggal. Lepas tu ini tak ada anak. Macam tu. Ikutlah. Satu tadi kalau dia dua orang anak, yang tinggal dia. Lepas tu kedua seorang anak tinggalkan dia oleh seorang anak yang mati. Betul? Juga seorang yang ditinggalkan oleh seorang anaknya yang telah mati. Saya bertanya lagi, bagaimana nasib orang yang tidak ditinggalkan mati oleh anaknya? Ada anak. Orang tak ada anak lah. Dia tak ada anak. Anak dia mana yang tidak ditinggalkan mati oleh anaknya. Atau anak tu hidup. Dua-dua orang, mak bapak dia hidup lagi. Mak anak dia hidup lagi. Tidak ditinggal mati oleh anaknya. Anak dia tak mati. Kalau tadi dua orang anak mati ataupun seorang anak mati. Ini tidak ditinggal mati oleh anaknya.
dari kalangan umat Tuhan. Maknanya apa kita kata kelebihan bagi orang yang anak dua orang mati, dia meninggal, anaknya mati meninggalkannya dua orang atau seorang, kan, dia dapat ganjaran dari situ. Tapi kalau yang apa ni, kalau dia tu ada anak tapi anak tu tak matilah, anak tu tak mati, tidak ditinggalkan mati oleh anaknya. Baginda bersabda, bagi orang yang tidak ditinggal mati oleh anaknya, maka aku adalah seolah-olah anak yang mati. Aku adalah seolah-olah anak yang mati untuk umatku. Seolah-olah Nabi lah sebagai anak yang mati untuk umat dia. Ini anak Masa ni anak kecil kan masa dewasa meninggal ni. anak yang macam mana susah nak fikir. Anak yang macam ni cakap macam keluarga biasa ke anak meninggal macam tu ke? Situasi ni macam mana sebenarnya tak Anak berapa ni? kecil kot ni. Kalau farata ni anak-anak kecil, kan? Anak yang kecil. Sebab kita kalau kita apa ni, Anak yang kita belum semayangkan jenazah, kita semayang jenazah, kalau kepada anak kecil kita sebut ni lah perkataan ni, farata ni. Farata, anak-anak kecil. Dan selalu orang kata bila baby dia meninggal dia akan tunggu mak dia. Macam ni lah ni kot. Itu juga. Itulah kot. Nunggu. Ganjaran dia akan dapat. Anak kecil lah. Farat tu makna anak kecil lah. Dia ada juga buku-buku lain saya yang dia cerita saat-saat kewafatan Nabi tu. Cara cerita tu lagi lagi kan? sedih lah kan. Yang ini lebih pada fakta lah. Cerita bila kan. Tapi ada yang kan. Yang ada cerita tentang kan, bisikan dia bisik kat telinga anak dia Fatimah mula nangis. Dia panggil Fatimah, dia bisik kat telinga Fatimah. Lepas tu tak tengok Fatimah dah senyum pula dah. Sampai lepas tu Aisyah tanya balik kan pada Fatimah. Maknanya yang umatku tu masa bila pula kan ada umatku masa time nak wafat juga ke? Kan Itu ada bukan Israeliat itu. tak tahu macam mana tu. Umatku bukan masa ni. Masa ni yang disebut ialah ila rafiqil a'la kan. Masa dia meninggal ni. Ila rafiqil a'la yang disebut itu dekat atas tangan Aisyah. a'la. Sebab di sana macam ada Jibril kata kepada dia, maknanya kalau kamu tak mau mati lagi pun, makna seolah-olah kata boleh lah, maknanya nak mati lagi pun boleh lah. Tapi dia kata tak mau dah, dia nak pergi kepada Ar-Rafiqil A'la, nak pergi kepada paling tinggi. kepada Allah lah. Allah paling tinggi. Berjumpa Yang Allah lah. umati masa yang dia kata nak meninggal tu, itu semua Syiah punya buku. Yang tak ada. Syiah punya buku. Sekarang Syiah ni tengah buat lagu baru pula tu, Imam Mahdi pula kan. Lagu dia mendayu sungguh, sedap sungguh. Tu Syiah punya lagu. Tapi dia kata umat tu dulu memang itulah satu ceritanya macam mana kan. Kat masjid-masjid pun ustaz duk cakap tu juga dulu kan. Maknanya dia risaukan umat dia akan merasa sakit sakaratul maut tu. Betul kan? Nah, risaukan umat dia akan sakit tapi maknanya Israeliat dia. Tak betul Ustaz saya macam tu. Itu yang selalu cerita. Selama ni kita terus dengar macam tu Datuk kan? Betul. Kalau rendah ni semua dengar. Tapi saya tak lupa dah. Mati tu dia sebut je, tapi ketika lain. Bukan masa ketika wafat. Bukan. Masa lain. Masa dia sihat. Dia ingatkan pasal semayang tak silap. Kalau tak salah tu masa
Hajjatul Wida' tu, Hajjatul Wida' kan? Dia pergi Sebab dia tu. ingatkan supaya semayang lah apa semua tu kan? Ya. Tak salah saya lah. Bukan masa ni lah. Kan? Kan ni dia sebut ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Tapi kalau ikut sini, Abu Bakar tak ada di samping Rasulullah bila dia Wafat. wafat tu. Ha. Orang pergi sampai dia beritahu orang. Betul tak kau ikut cerita ni lah. Pasal orang beritahu dia Rasulullah dah wafat. Dia ada kat masjid masa tu kan. Dia imamkan solat. Dia apa Macam ni? Keluarga dekat aja yang ada pada masa tu. Keluarga dekat. Fatimah, Ali ke? Aisyah. Aisyah. Isteri-isteri. Tu ada yang sepupu Ali tu, siapa nama dia yang selalu Yang mandikan apa. yang selalu Ya. bersama Rasulullah tu. Yang dia pimpin dia apa tu. Amin tak cerita detail lah macam mana Aisyah bangku Rasulullah. Macam mana yang ada. Bila kita baca yang tu memang mengalir mata lah. Kan cara dia, tulisan dia tu lah. Tapi yang ini agak apalah. So buku dalam yang kita nak dapat tu, Macam mana? apa? Isteri Rasul, isteri-isteri kan. Dalam tu ada lah tu. InsyaAllah ada. Ada insyaAllah. Ada dulu saya biasa baca sekali dalam ni tentang kewafatan Rasulullah. Sedap juga dia punya tu, bahasa-bahasa dia kan. Masa Rasulullah nak wafat tu, masa Rasulullah nak wafat tu mana adalah dia ceritakan. Dia guna bahasa-bahasa yang ni lah. Cerita saat-saat tu cerita terperinci. Macam kan Jibril datang kan susah kan? Jibril datang. Rasa yang nampak itu macam tanya dia tu ni, maknanya kamu nak apa ni, kalau apa ni kalau Israel tu nak ambil nyawamu, kalau kamu tak nak lagi pun tak apa, soalan macam tu lah. Tapi Rasul kata dia tak marah. Ila rafiqil a'la, aku nak pergi Rasulullah. Ila rafiqil a'la. Pusaka. Berapa? Wajib bawa komplit. Saya mulai ya. Bab ke-55. Rasulullah tinggal apa no? Iyalah. Pusaka. Bab ke-55, pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan. Setiap yang ditinggalkan oleh baginda adalah sedekah. Pusaka ini tidak boleh diagihkan kepada pewaris-pewarisnya. Inilah pendapat sekata ahli hukmi Islam mengenai semua Nabi. Tidak ada hak pusaka mempusakai kepada ahli warisnya daripada harta peninggalannya di atas beberapa sebab seperti berikut. Pertama, para Nabi hidup di dalam kubur-kubur mereka, maka hak pemilikan mereka berterusan. Sebab itulah ditegaskan di dalam Al-Quran, tidak boleh berkahwin dengan mana-mana isteri Nabi selepas wafatnya Nabi. Yang kedua, seorang Nabi tidak memiliki apa-apa pun semasa hidupnya. Namun, baginda bertindak sebagai pengurus ataupun mutawali untuk mengguna dan membelanjakannya. Yang ketiga, segala yang ada di dalam dunia ini adalah hak Allah. Dan seorang Nabi hanya membelanjakannya sebagai khalifahnya di bumi. Yang keempat, jikalaulah ada hukum mengenai pusaka Nabi, mungkinlah beberapa orang pewaris yang tidak bernasib baik ingin memiliki pusaka tersebut dan menjadi asbab kewafatan Nabi, atau mereka mungkin mengharap kewafatan Nabi, lalu benda-benda ini menjadi punca kebinasaan kepadanya. Yang kelima, orang ramai tidak akan mengisyaki bahawa dakwaan Rasulullah SAW sebenarnya untuk mengaut harta benda di dunia dan mempusakainya kepada pewaris-pewarisnya. Yang keenam, kesucian Nabi itu sendiri mestilah dijauhi oleh pencemaran daripada kesan buruk harta dan kemudaratannya. Dan yang ketujuh,
Seorang Nabi adalah seumpama bapa kepada umat, dan dengan hal itu hartanya adalah merupakan harta semua anak-anaknya, iaitu umat. Peninggalan Rasulullah SAW yang disedekahkan, Amr bin Harith radhiyallahu an, yang merupakan saudara lelaki kepada Juwairiyah, isteri Nabi SAW, meriwayatkan bahawa ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. Rasulullah SAW telah mewariskan pedang-pedangnya, bagal yang selalu dikenderainya, dan sebidang tanah untuk diberikan sebagai sedekah. Catatan, kerana benda-benda ini dimasukkan ke dalam bab sedekah, maka benda-benda ini tidaklah merupakan pusaka. Pakaian harian Rasulullah SAW tidak disebutkan di dalam hadis ini. Para Nabi tidak mempunyai pewaris ke atas harta mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha telah pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu an, lalu bertanya, siapakah yang menjadi ahli-ahli pewarismu? Jawab Abu Bakar radhiyallahu an, isteri dan anak-anakku. Maka beliau bertanya, mengapa daku tidak boleh menjadi pewaris kepada harta pusaka bapaku? Jawab Abu Bakar radhiyallahu an, kerana kenyataan Nabi SAW yang menyatakan bahawa kami tidak mempunyai pewaris-pewaris kepada harta kami. Walau bagaimanapun, saya akan bayar bantuan harian kepada mereka yang telah ditetapkan pembayarannya, dan juga daku akan membayar ke atas mereka yang mana Rasulullah SAW pernah membelanjakannya. Apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW adalah sedekah. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan perkara yang sama bahawa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. Rasulullah SAW bersabda, kami tidak mempunyai pewaris. Apa sahaja yang kami tinggalkan adalah merupakan sedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. Rasulullah SAW bersabda, daripada harta pusaka dinar dan dirhamku, suatu pun jangan diagih-agihkan. Apa-apa yang tinggal selepas ditolak perbelanjaan ke atas keluargaku adalah merupakan sedekah. Catatan, yang dimaksudkan sebagai wakil ialah seorang yang mungkin menjadi khalifah atau seorang yang mengumpul dan mengurus hasil mahsul sesuatu tanah. Bayaran bantuan kepada khalifah adalah menjadi tanggungjawab Baitul Mal, dan pengurus serta penyelek urusan tersebut layak mengambil upahnya daripada Baitul Mal tersebut. Malik bin Aus bin Al-Hadastan berkata, دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة وقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة. aku telah datang bertamu ke rumah Umar radhiyallahu an, kemudian datang pula Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, Talha dan Sa'ad radhiyallahu anhum. Kemudian datang pula Ali dan Abbas radhiyallahu anhuma yang sedang bertelingkah. Umar berkata kepada mereka, aku bersumpah di hadapan kamu dengan zat yang dengan izinnya telah berdiri langit dan bumi. Adakah kamu semua tahu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, kami para nabi-nabi
tidak mewariskan. Apa sahaja yang kami tinggalkan merupakan sedekah. Harta Nabi tidak diwariskan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Dia. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran. Itu kan wala dirhaman wala syatan wala ba'iran. Qala wa ashukku fil 'abdi wal amati. Rasulullah SAW tidak pun mewariskan dinar atau dirham, kambing atau unta. Perawi itu ragu-ragu sama ada beliau yakin, sama ada beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha, ada menyebut mengenai hamba atau hamba sahaya perempuan atau tidak. Yes. Mana dia nak tinggal harta susah, dia ni dia bagi semua orang. Yalah, mana ada. Mana ada je dia bagi semua, mana tak ada. Ya, kita ada satu lagi Apa? Sekarang 56. 98. Last. Akhir. Ya. Kan? Chapter akhir dah. Chapter akhir dah. Last kan? Ya. Okey, kita sambung Ustazah. Okey. Bab ke-56, bab yang terakhir. Melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Catatan. Ulama menyatakan bahawa mimpi itu ada 3 jenis. Pertama, mimpi melalui malaikat yang ditugaskan untuk kerja tersebut. Mimpi demikian adalah benar. Yang kedua, mimpi melalui pengaruh syaitan. Yang ketiga, mimpi melalui fikiran dan perasaan takut sendiri. Hadis ada juga menyatakan 3 jenis mimpi yang telah diriwayatkan di dalam Abu Daud. Yang pertama, mimpi baik yang mendapat berita baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mimpi buruk yang dikuasai syaitan semata-mata untuk menakut dan membinasakan orang yang bermimpi. Yang ketiga, mimpi yang terjadi hasil daripada fikiran yang sering dihantui atau takut dan sebagainya dan khayalan sendiri. Ulama-ulama yang ahli di dalam takbir mimpi menyatakan bahawa malaikat yang telah dilantik khas untuk tugas mimpi itu bernama Siddiqun. Di dalam banyak hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa melihatku di dalam mimpi, sebenarnya ialah melihatku kerana syaitan tidak boleh menyerupaiku. Walaupun begitu, jika seseorang melihat Rasulullah SAW yang tidak sepatutnya, yang bertentangan dengan maruahnya, misalnya bertentangan dengan sifat-sifat mulianya yang telah digambarkan daripada sejak awal kitab ini, maka itu adalah disebabkan kelemahan orang yang bermimpi. Bukannya ada apa-apa kekurangan dan kecacatan bagi pihak pribadi Rasulullah SAW. Syaitan tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Abdullah bin Ibni Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda bahawa Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi. dia yang melihatku di dalam mimpi sebenarnya lah melihatku, kerana syaitan tidak dapat menyerupai mukanya dengan wajahku. Yazid bin Al-Farisi meriwayatkan, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل يستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر يتخيل بي إلى البياض جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أقهل العينين حسن الضحك
جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعل. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. Aku telah bermimpi melihat Rasulullah SAW dalam tidur. Waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih hidup. Maka aku telah bertanya kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW dalam tidur. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Oleh itu, barang siapa yang melihatku dalam tidur, sesungguhnya ia benar-benar melihatku. Abbas bertanya, bolehkah engkau menjelaskan sifat orang yang kau lihat dalam mimpi itu? Yazid menjawab, ya, beliau adalah seorang yang bersaiz sederhana, kulitnya putih, hitam kedua matanya, senyumannya manis, raut wajahnya cantik, janggutnya memenuhi sampai ke bahagian leher, bahagian muka. Auf berkata, aku tidak tahu apa yang tersirat di sebalik sifat ini. Kata Abbas radhiyallahu an, sekiranya kamu melihat dalam keadaan kamu jaga, pasti kamu tidak boleh menyifatkannya lebih dari itu. Apa cakap tadi semua ada suara? Okey. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. Rasulullah SAW bersabda, dia yang melihatku di dalam mimpinya sebenarnya lah melihatku, kerana syaitan tidak boleh menyerupai wajahku. Catatan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Rasulullah SAW semasa hayatnya daripada pengaruh syaitan. Begitulah juga selepas kewafatannya. Baginda diselamatkan daripada pengaruh syaitan di mana dia tidak mempunyai kuasa menukar dirinya menyerupai wajah dan bentuk Rasulullah SAW. Tariq bin Usaim radhiyallahu an meriwayatkan juga kenyataan Rasulullah SAW bahawa sesiapa yang melihatku semasa mimpi, dia sebenarnya melihatku lantaran syaitan tidak boleh menyerupaiku. Catatan, daripada hadis-hadis timbul persoalan betapa orang-orang yang berbeza dan di negeri-negeri yang jauh dapat melihat wajah bayangan Rasulullah SAW pada masa yang sama. Jawapan kepada persoalan ini ialah bahawa Rasulullah SAW itu seumpama matahari. Matahari itu tetap ada dan orang-orang daripada berbagai-bagai tempat dapat melihatnya. Tidak payahlah matahari itu pergi ke mana-mana. Begitulah Rasulullah SAW tetap di tempatnya dan berbagai manusia di berbagai tempat dapat melihat wajahnya. Malahan jika warna cermin mata yang digunakan untuk melihat matahari itu berwarna merah, hijau, biru atau kelabu, maka warna matahari itu pun akan turut dengan warna tersebut. Begitulah juga seseorang itu akan nampak keadaan Rasulullah SAW bergantung kepada keadaan jiwa orang yang melihatnya. Mimpi orang yang beriman, satu daripada 46 kenabian. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. sesiapa yang melihatku di dalam mimpiku hanyalah melihat kehendaku, kerana syaitan tidak dapat menyerupai wajahku. Baginda juga bersabda bahawa mimpi seorang yang beriman yang dipimpini oleh malaikat adalah satu daripada 46 bahagian daripada kenabian. Penjelasan, tidak ada sesiapa pun yang mengetahui hakikat kenabian, begitulah juga hakikat 46 bahagian kenabian tidak dapat diketahui kerana menurut Mulla Ali Qari rahmatullah alaihi bahawa
itu adalah bahagian-bahagian pengetahuan kenabian yang hanya khusus kepada nabi-nabi sahaja. Dengan itu, hanya mereka sahajalah yang mengetahui mengapa mimpi seorang mukmin itu satu daripada 46 bahagian kenabian. Secara ringkasnya, cukuplah sahaja kita mengetahui bahawa mimpi yang baik dan yang berkat itu adalah mimpi yang membawa berita baik dan ia adalah sebahagian daripada kenabian. Ini sudah cukup menyatakan kemuliaan, kecemerlangan dan keberkatannya. Imam Tirmizi telah menamatkan kitabnya dengan 2 hadis athar yang merupakan 2 nasihat dan amaran yang besar. Pertama, Abdullah bin Al-Mubarak berkata, إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. bila diuji untuk menegakkan hukum di kalangan umat, maka hendaklah kamu berpegang dengan azhar. Yang kedua, Ibnu Sirin berkata, هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. hadis itu adalah pegangan dalam beragama. Maka perhatikanlah oleh kamu orang yang menjadi sumber pengambilan agama kamu sekalian. Pertama, bahawa janganlah ada pendapat-pendapat tertentu dinyatakan melalui tekaan dan dengan dugaan-dugaan sahaja. Sebaliknya, agama hendaklah memenuhi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kita hendaklah menyatakan keputusan kita menurut ketentuan-ketentuan yang ada pada Rasulullah SAW. Keduanya, janganlah seorang itu mendengar kepada si anu dan ini, tetapi hendaklah menerima saranan dan panduan daripada orang-orang yang beragama. Kerana orang-orang yang tidak beragama tidak layak untuk dipatuhi. Kedua-dua nasihat amat berguna sekali. Yang pertama, Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alaih adalah salah seorang imam hadis yang besar. Beliau termasuk di kalangan ahli-ahli hukum, fuqaha dan juga sufi dan syekh yang besar, ahli ibadat dan zuhud. Beliau berkata, jika kamu ditakdirkan menjadi seorang qadi dan pengadil, maka hendaklah merujuk kepada hadis manqulat. Ini explanation Abdullah Mubarak tadi. Catatan. Yakni janganlah seorang itu berasa bangga terhadap fikiran dan kebijaksanaan sendiri. Sebaliknya, hendaklah membiasakan diri dengan kenyataan-kenyataan Al-Quran, hadis dan sahabat. Nasihat Ibnu Mubarak ini mencakupi semuanya. Dapat digunakan untuk semua keputusan, sama ada untuk pengadilan oleh pengadil atau lain-lain pengadilan. Sebagaimana yang telah dicatat di atas, Imam Tirmizi telah menukilkan kenyataan Ibnu Mubarak daripada kata-kata nasihat yang berbentuk umum, yang merupakan pendapat umum bagi pengulas-pengulas Syama'il. Syekhul Hadis Maulana Zakaria bagaimanapun berkata bahawa nasihat ini sangat kena pada bab ini dengan alasan bahawa takbir mimpi juga adalah suatu jenis pertimbangan dan untuk ini janganlah dikelirukan dengan pendapat sendirian. Malahan ia hendaklah dikaji dengan takbir-takbir mimpi daripada orang-orang yang terdahulu. Takbir mimpi Rasulullah SAW dan juga para sahabat telah disimpan dengan baik. Ahli-ahli takbir mimpi telah menyatakan bahawa pentadbir mimpi hendaklah seorang yang bijak, taqwa, hidup sederhana, faham dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tahu dengan peraturan harian dan bahasa Arab, pepatah-pepatah umum, kata-kata hikmah dan sebagainya. Syarat-syarat ini telah dinyatakan dituliskan dalam kitab-kitab takbir mimpi. Yang kedua, Ibnu Sirin rahmatullah alaihi berkata bahawa ilmu hadis dan juga lain ilmu agama adalah termasuk dalam agama. Maka hendaklah ia dilihat dahulu sebelum memperoleh ilmunya. Kita hendaklah tahu daripada mana ia memperoleh ilmu itu. Yang ketiga, Ibnu Sirin rahmatullah alaihi juga adalah seorang imam yang masyhur pada zamannya dan juga merupakan seorang tabi'in yang ternama.
Beliau memperolehi pelbagai bidang ilmu daripada ramai sahabat. Beliau juga imam bagi ilmu tabir mimpi, yang mana kenyataannya mengenai mimpi adalah kata pemutus. Intisari daripada kenyataannya ialah bahawa untuk memperolehi ilmu agama, perlulah kita melihat dengan teliti akan orang yang kita perolehi ilmu itu daripada segi kejujurannya, ketakwaannya, beragama dan bijaksana. Janganlah sembarangan kita menuruti orang yang tidak beragama, kerana mungkin dengan sifat tidak beragamanya itu membawa kesan-kesan buruk. Perkara ini telah juga disokong oleh beberapa hadis. Ini adalah nasihat umum, tetapi ini adalah hubung kait dengan bab ini dan juga ilmu tabir mimpi. Ilmu ini juga ilmu yang penting kerana ia adalah sebahagian daripada ilmu kenabian yang mempunyai kemuliaannya. Sebab itulah Imam Tirmizi memasukkannya ke dalam kitabnya mengenai bab mimpi. Walau bagaimanapun kenyataan Ibn Sirin dan juga maksud hadis bukanlah sahaja khusus untuk mimpi, tapi mencakupi segala ilmu sains. Jadinya lebih mulia, penting dan mustahak sesuatu ilmu itu, maka terlebih termustahaklah kita memperolehinya daripada orang yang berpengetahuan alim mengenainya. Pada zaman kita ini yang hampir kepada hari kiamat, telah muncul keadaan yang sangat memberi mudarat, balak yang besar bila mana timbul orang-orang jahil dan tidak beragama yang berpura-pura menjadi alamah, maulana, hanya dengan menghayun pena dan kata-kata di bibir, dan juga seorang mursyid dan sufi dengan cara memakai pakaian yang berwarna. Orang-orang awam lantaran salah faham terhadap kata-kata hikmah bahawa dengan melihat apa yang dicakapkannya, tetapi bukan kepada orang yang bercakap itu, menjadi mangsa mudah kepada pendusta dan pembohong-pembohong ini. Kata-kata hikmah ini pada dirinya sendiri mungkin betul, tetapi ia dimaksudkan untuk orang yang dapat bezakan apa yang benar dan palsu, antara baik dan buruknya. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat membezakan yang tulen dengan yang palsu, maka mereka hendaklah cuma belajar daripada orang yang sebenar saja. Imam Tirmizi menamatkan kitabnya dengan nasihat daripada Ibn Sirin. Intipati daripada kenyataannya ialah bahawa hadis adalah agama. Pertama-tamanya, hendaklah kamu berfikir dahulu kepada sesiapa yang kamu perolehi agama. Agama berlandaskan kepada kenyataan-kenyataan Rasulullah SAW dan amalannya. Maka hadis-hadis hendaklah diperolehi daripada seorang guru setelah terlebih dahulu difikirkan dan dipertimbangkan. Selagi kewarasan periwayat hadis tidak dapat dibuktikan, janganlah hadis itu diambil daripadanya dan janganlah dia dijadikan guru. Hadis tersebut juga dicatat di dalam Muslim jilid 1 muka surat 11 dan dinyatakan di dalam Jami' Saghir bahawa ilmu itu adalah agama. Maka berfikirlah daripada siapa kamu memperolehi agama. Maksud ilmu ialah ilmu tafsir, hadis dan fiqh. Diriwayatkan daripada Imam Malik bahawa memperolehi ilmu daripada ahli pembaharu dan bid'ah adalah dilarang. Dan pengetahuan tidak pula boleh diperolehi daripada seorang yang telah memperolehinya daripada orang lain ataupun guru yang tidak diiktiraf. Mawahib muka surat 206. Sebabnya ialah seseorang yang mengkaji Al-Quran, hadis dan fiqh tanpa bantuan guru, dia hanya akan menerima perkara-perkara yang ada di dalam kitab tersebut yang sesuai dengan nafsu dan keinginannya, dan akan menolak sesuatu yang bertentangan dengan pembawaannya. Dia akan menjadikan Al-Quran, hadis dan fiqh sebagai menurut kehendak hawa nafsunya, lalu sesat dan dengan cara meninggalkan hukum-hukum fiqh yang tidak disukainya. Pelajar-pelajar sejarah mengetahui dengan sebaik-baiknya betapa ramai orang yang bijak dan bijaksana menyimpang daripada jalan lurus. Ini adalah kerana seorang yang tidak dipimpini guru akan menjadi pemikir bebas atau free thinker. Dan dengan sebab itulah timbul pepatah yang menyatakan seorang yang tidak berguru maka syaitanlah gurunya. Telah dinyatakan di dalam Mawahib bahawa seorang yang ahli bid'ah janganlah dijadikan sebagai guru kerana pengaruhnya akan pasti memberi kesan kepada murid.
Sebab itulah Ibn Sirin telah menyatakan bahawa hadis adalah ilmu dan peroleh ilmu daripada seorang guru setelah mengetahui latar belakangnya dan kelaikan-kelaikannya dengan terperinci. Beberapa kesimpulan dapat diambil daripada hadis tersebut. Yang pertama, hendaklah berjaga benar-benar semasa belajar, mengajar dan menulis hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berkata tidak benar mengenaiku, menjadikan tempatnya di neraka. Rujukan Muslim jilid 1 muka surat 7. Yang kedua, hadis hendaklah disampaikan setelah benar-benar meneliti dan mempertimbangkannya. Yang ketiga, siasat dengan secukupnya mengenai periwayat hadis, sama ada seorang alim yang menyampaikan hadis tersebut layak atau berkebolehan atau sebaliknya. Terima hanya hadis daripada seorang guru atau setiap orang yang sebelumnya yang telah menyampaikan hadis tersebut daripada ciri-ciri yang ada pada diri mereka sejajar dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh ilmu usul hadis agar hadis itu dapat diterima. Jikalau terdapat kecacatan atau kekurangan mengenai agama, pemahaman, tindakan dan daya ingatan, maka tolaklah hadis daripadanya. Yang keempat, ilmu yang asas ialah mengandungi Al-Quran, hadis, fiqh, yang lain-lain adalah pembantu-pembantunya. Yang kelima, untuk memperoleh ilmu di atas memerlukan daya usaha yang kuat. Yang keenam, dengan menukilkan hadis tersebut, Imam Tirmizi mahu menunjukkan kepada kita betapa beliau telah bersusah payah mencatat hanya hadis-hadis yang sahih. Disebabkan agama dibina daripada hadis-hadis, maka memperoleh ilmu itu setelah membuat penelitian yang sewajarnya. Pada zaman sekarang, sebahagian orang telah mempunyai sedikit kepandaian bercakap dan menulis, telah menganggap diri mereka itu pakar atau sarjana, lalu menyesati orang lain. Maka perolehlah ilmu agama sebagaimana yang diperoleh oleh Allamah yang tersendiri ini, yakni di tempat-tempat yang diiktiraf atau telah bersama-sama dengan seorang yang berkelayakan dan takwa serta berilmu. Jika tidak dapat dibuktikan, maka perlulah menjauhi orang-orang yang sedemikian. Jika tidak, murid-murid akan terpesong. Semoga Allah mengurniakan kepada kita rahmatnya untuk beramal. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa berat, dosa dan dosa kecil bagi mereka sama ada yang muda, tua daripada kaum keluarga mereka yang telah memberi khidmat dan kerjasama untuk menerbitkan kitab ini, termasuklah mereka ke dalam illiyin mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Ahmad Ibrahim Dimat, 10 Muharram Al-Haram 1394 Hijrah. Dah. Terjemahan ke bahasa Malaysia berakhir pada 5 hari bulan Rabiul Awal 1414 bersamaan hari Selasa 24 Ogos 1993. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dah 30 tahun dah. Terjemahan buku ni, subhanallah. 1993. Alhamdulillah, selamat kita. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Nak maknanya minggu depan bolehlah mula tu kan? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Itulah rasa macam mana bila kita sudah dapat akhirkan buku ni Syama'il Muhammadiyah ni. Mungkin tidak cukup dengan sekadar kita baca begini. Mungkin kita boleh rujuk lagi lah, boleh ulangi lagi dengan merujuk kepada pada syama'il. Kalau ada syama'il yang lain ke yang lebih menjelaskan tentang apa-apa yang ada dalam syama'il yang depan kita ni. Kalau ada lagi, kita bolehlah rujuk lagi. Macam Fat katalah kan, macam tentang cerita isteri-isteri Nabi pun, maknanya ada lagi kitab yang lebih, saya kata yang lebih yang lebih menjelaskan lah. Lebih. Jadi bolehlah kita rujuk lagi
supaya maknanya menjadi ingatan lah kepada kita. Sebab salah satunya kita nak kasih, kita nak sayang kepada Nabi kita ni, kita kenal dia betul-betul, kenal dia dengan seperti mana tajuk-tajuk yang kita baca dalam Syama'il ni lah. Kurang-kurangnya sekarang ni ada lah sikit dalam kepala kita ni kalau disebut tentang nak mengenal Nabi itu dari segi apa, dapatlah kita huraikan, kita bagi tahu tentang sifat-sifat dia ke, jasmani dia, banyak ibadah dia dan sebagainya lah. Itulah insya-Allah dan alhamdulillah dapat kita selesaikan. Ustazah, mengenai takbir mimpi tadi Ustazah, takbir mimpi tadi. Ada orang claim lah, orang kata dia mimpi jumpa Rasulullah. Maknanya memang betul lah Rasulullah kata kalau nampak dia memang dia. Kalau orang kata kan memang jumpa Rasulullah. Memang Orang sekarang boleh mimpi ke? Sekarang ni boleh mimpi jumpa Rasulullah ke? Boleh Datuk. Boleh lah Datuk Arundin kan, Datuk arwah apa ni? Boleh. Ada orang yang marhain pun pernah mimpi tapi dia tak boleh nak cerita balik. Baru nak cerita dia menangis. Saya ingat masa belajar ada jemaah jugalah yang dia mimpi tapi dia nak cerita dia menangis, dia nak cerita dia menangis. Jadi maknanya boleh kalau kita minta jumpa boleh insya-Allah. Rasanya kan ni Datuk Fat kan Datuk arwah Datuk Harundin. Ya ada. Dia dapat slipper je kan. Dia pegang slipper Rasulullah yang daripada satu kemah tu dia cakap kan ada bila dia nak masuk kemah tu macam tazkirah Rasulullah sampaikan dia tak boleh masuk. Lepas tu dia sedih kenapa dia tak boleh masuk kan. Jadi dia dapat pegang slipper Rasulullah je. Masa dia cerita tu nitik lah mata dia tu kan. Betul macam cakap lah tu. Saya rasa masa dulu orang ada jual tau CD yang dicerita tu. Sekarang ni dah tak ada dah kan? Tak tahu. Masa tu saya student lagi. Dulu ada. Biasa dengar lah. Aku ada ceritanya masa betul lah masa student lagi. Masa saya student lagi. Maknanya macam Pak kata tadi marhain, tak semestinya orang-orang tertentu yang ulama ni boleh. Ya Ustazah, siapa je boleh. Hati yang bersih, tulus, ikhlas, hanya Allah yang mengetahui. Tapi kalau yang orang lok-lok tu takkan kita nak percaya kan? Kan tak percaya. Dalam ni dah kata jangan percaya orang kata agama. Boleh sekali tengok diri tu diri sendiri. Tapi cakap agama pandai tapi tengok diri dia. Dah cakap dalam ni jangan percaya. Yalah. Assalamualaikum. Pembaca awal tidak menutup hari ni. Minta maaf sebab tadi ada tamu, telefon dah ada kat atas nak beritahu. Takkan nak lari naik atas nak beritahu kan. Jadi terlewat sikit masuk. Tak apa. Alhamdulillah. Tapi kan ada ustaz cakap kalau kita orang biasa, kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah, tak payahlah bercerita dengan orang, dia kata. Mungkin orang boleh salah anggap pada kita sebab kita ni siapa kan. Kalau ulama mungkin orang percaya. Kan? Jadi kalau kita orang biasa dia kata tak payahlah nak cerita kat orang. Orang tak percaya tidak, entah orang lain pula pandangan orang pada kita, dia kata. Kita pada orang alim boleh kot. Mungkin lah. Kalau orang alim mungkin orang percayalah cakap dia kan. Cuma daripada buku yang selama ni saya duk baca-baca setiap minggu tu, apa yang saya dapat, Allahu Akbar, jauhnya saya dengan sunnah Rasulullah. Tapi tak apa, semua orang dah dapat cuka kurma. Kurang-kurangnya cuka curma. Yelah, cuka kurma tu okey makan. Dah habis dah sebotol, dah tinggal Alhamdulillah, subhanallah. Cuka apple je. Habis hilang teli kan. Tapi orang kata bila kita baca terlalu banyak apa ni hadis-hadis yang ditinggalkan kan,
cuba renung balik saya renung balik diri saya dengan hadis yang saya duk baca setiap minggu. Allahu Akbar, jauhnya aku daripada hadis-hadis yang Nabi tinggalkan. Ya Allah, saya rasa macam doifnya diri. Kita dapat lambat Faizah. Kalau dari muda-muda kita duk belajar lain lah. Dah satu dah lah dapat lambat. Ha. Dapat tua-tua ni pun kalau kita nak buat rasa macam depa kata hak ni kolot. Ha. Imagine Ada. kita nak duduk dirikan kaki tu kan. Hmm. Nak dirikan kaki tak payah orang lain. Anak-anak saya cakap, apa Umi duduk atas kursi naik kaki pula? Dia kata macam, pelik sangatlah kenapa nak naikkan kaki tu, tak malulah ke orang. Benda-benda macam tu, imagine. Benda macam tu pada kita nak sampaikan pun macam mana. Kan budak-budak sekarang anggap benda tu macam jadi kolot pula. Allahu Akbar. Sebab dia orang tak tahu datin. Tapi kalau kita cakap Nabi ajar macam ni. Tapi bila kita kata Nabi ajar macam ni, buktinya dalam buku gini. Mungkin dia orang tak berani nak menolak. Cuma dalam pikiran dia, ya ke? Ataupun entah ya entah tidak. Kan? Kita tak tahu lah. Tapi dia kata macam pelik lah kan. Dah duduk atas kursi naik kaki pula. Tak rasa macam dia pun macam tak boleh terima. Allahu Akbar. Cerita makan dengan tangan, jilat tangan tu pun. Lagilah tengah-tengah itu simple, basic benda tu pun. Takkan tengah-tengah orang nak jilat pun. Dia kata kan. Tengah makan jari 3 semua tu. Kalau yang jilat jari tu, kalau saya buat. Sebab saya dah lama tahu benda ni kan. Kita cakap dengan anak-anak. Jadi kalau benda macam tu dalam keluarga kita orang ni okeylah, boleh terima lah. Tapi yang pelik-pelik itu, yang bukan yang pelik lah, yang macam kita tak pernah dengar tu kan. Ada juga anak-anak bertanya lepas baca-baca buku macam ni, cerita dengan anak, ya ke mama? Ya ke mama? Jadi macam menimbulkan satu kemuskilan pada dia. Yalah, sebab awak tak pernah baca buku Rasulullah. Cuma kalau awak dengar, awak takkan menafikan. Mustahil untuk Rasulullah berbohong. Sebab apa yang ada dalam buku ni, hadis-hadis dia semua itu satu pengajaran untuk kita. Bukan untuk orang zaman tu je, untuk sampai akhir zaman. Untuk umat dia. Itu belum makanan dulang ni, ubur garam kan. Duduk semua pakai, dia kata, geli lah. Macam mana nak orang ni tarik sana, orang ni cubit sini. Itu dia. Allahumma. Nak amalkan hak yang di rumah pun rasanya tak mampu lagi. Kalau nasi ambeng tu macam ikut Nabi tak? Campur sekalian. Kalau budak-budak tahfiz, okeylah dia makan sampai habis kan. Tapi kalau saya yang baru masuk dalam budaya Jawa dulu, memang kalau tengok, astagfirullahalazim, boleh makan habis ke 4 orang satu dulang. Taklah, bukannya makan habis semua Pak Izzah. Yalah, mula-mula kita kan. Bungkus sikit, bawa balik. Tapi bila dia bawa balik, bila abah bawa balik ke rumah kan, nasi ini nasi lah. Sedap pula bergebuk-gebuk makan nasi tu. Walau nasi biasa je. Apa agaknya dah diyasinkan kot. Air tangan dia. Namanya nasi berkat. Nama kan. Dia panggil nasi berkat. Barakah. Barokah tu. Dia sebenarnya dia bagi daun pisang, dia bubur bagi plastik. Lepas tu satu lauk tu daun pisang asingkan bubur pula. Apa tu? Daun pisang alas supaya jangan campur semua sekali. Ustazah tahulah, Ustazah lama dengan ni. Ustaz. Ustaz orang Jawa. Ya, Ustaz. Mak betul Ana buat tu khas untuk kita orang belajar. Syok no. Sedap. Sambal goreng dia macam-macam campuran. Sambal goreng dia, kelapa dia. Mi Dia tak goreng. boleh basah kan, dia tak boleh basah kan, dia kering je lah. Nak bagi-bagi. Tapi ini ilmu lah Ustazah, ilmu lah sebenarnya. Kita tak tahu kan. Ilmu tu memang kena tingkatkan lah. Jangan tahap tu saja. Sebab tu kita pakai baca macam banyak supaya kita meningkat sikit-sikit lah. Ilmu kena. Betul. Satu lagi macam contohnya kalau kita dulu basuh tangan sebelum makan, itu kita dah diajar civic kan.
basuh tangan sebelum makan, basuh tangan lepas makan. So sekarang ni kita tukar. Bila basuh tangan ni sebab Rasulullah buat, terus selawat. Lepas makan basuh tangan, kita ingat Rasulullah buat, terus selawat. So tambahlah sikit kot selawat kita kot noh. Ah, Hmm. kita duduk pergi masjid pun berjalan masuk kaki kanan, Nah, kaki kiri tu kita niat lah. Dulu tak dapat pahala lah, dapat pahala. nah, Kita niat. alhamdulillah. Niat sunnah. Sunnah. Yalah. Ingatlah ya Allah, ya Nabiku, aku buat ni kerana sunnahmu kan. Dapat Betul kan? Tapi dulu dua kerja buku pun tak niat apa Ustazah. Ya. Dulu duk pergi kerja pun tak niat. Tak ingat, Kalau tak dulu pergi kerja, ingat. tak tahu pergi kerja. Noh, banyak sangat Dah fikir. rugi dah. tak jadi ibadah, ibadat tu semua. Itulah rugi. Allah. Tapi kalau kena fikir-fikirkan balik setiap apa yang kita buat itu kan kita ikut generasi yang terdahulu buat benda-benda baik kan. Dia orang tu pun berasal daripada budaya kita pun sebenarnya ada kaitannya dengan sunnah Nabi juga kan. Adat dah, Tengok. kira adat. Kita tempat saya kat Kelantan, budaya dia gini. Bila kita dah tua-tua banyak pacar ada. Lah. Masuk pula kahwin dengan masyarakat Jawa kat Johor. Jadi orang kata, betul lah. Banyak sangat yang kita buat tu adalah sunnah. Tapi tak Kita tak sedar itu sunnah. sedar. Jadi tak ada niat waktu kita melakukan, tak adalah niat kita kata aku melakukan ni kerana sunnah, ikut sunnah. Kita tak lafaz niat tu je. Mereka tak abang kat kita, mereka buat je noh. Betul. Dia tak bagi sebab. Nak abang sebab pun takut. Contohlah kita buat, masa kita bersalin tak boleh minum air banyak. Kan. Dia kata jangan minum air banyak awak. Saya Awak tak boleh. kembang. Kita menjawab. Tak kembang. Dia tak abang yang betul, mana kita nak tahu. Betul. Sebab dia bukan dapat info kat Wiza. Depa pun tak. Orang tu abang macam tu kat depa. Depa pun tak ada buku, tak baca macam yang kita lah duk baca. Depa tak tahulah. Tak apa. Tak apa, kita buat ni buku ni untuk ajak anak cucu pula kot. No. Kan. Tahu kat anak cucu lah. Tak terlambat insya-Allah. Dua buku lah kita Cahaya Abadi dengan ni kan. Saya tak tahu lah, tak nampak apa sebenarnya beza Cahaya Abadi dengan ni. Cahaya Abadi tu more tu perjuangan Rasulullah. Daripada perang pada apa semua tu. Perang, dakwah dia kan. Yang ni boleh peribadi lah. Ini peribadi dia lembut, halus kan. Yang tu keras lah sikit kan. Yalah. Yang melengkapkan lagi lah. Betul. Kita pergi pada isteri lah pula. Kadang-kadang kita fikir balik kan, Rasul pun dapat 24 jam, kita pun dapat 24 jam kan. Tapi banyak sungguh yang dia buat pada sahabat, pada anak, pada isteri kan. Rasa kita tak dah nak ikut semua tu. Kita tengok TikTok, kita tengok WhatsApp. TV. Lalai tu nak benda. Cik Rawiza buka rahsia saya. Bukan kata semua orang sama. Dua kali dua. Dia boleh pergi perang lagi, boleh mengatur barisan perang lagi kan, subhanallah. Mana setiap langkah dia tu semua keberkatan ada kat dia kan. Semua dari wahyu kan Allah. Nabi. Ya. Tak apa ni akan datang ni buku ni, kita akan rasalah kita dalam gulungan mana, isteri yang mana satu. Yang hampir jauh sangat lah. Allah Akbar. Bila tengok rupanya kan isteri-isteri Nabi pun manusia macam kita biasa, cemburu tu biasa rupanya. Bukan sekadar cemburu je, dia cemuh pula tu bini ni. Saya cakap sama-sama dia. Sama-sama dia. Tapi dia ada gemuk. Tapi Rasulullah dia bagi apa kata ayat-ayat yang sejuk hati, lembut hati. Cuba kita zaman lah ni cakap suami ada isteri dia. Contoh, mampus kena marah. Cemuh bini kedua dia kan. Sebab dia pun tak belajar. Tu dia lah. Sebab dia belajar. Dia pun ada ilmu, dia cakap ada elok lah. Kan? Kena belajar jugalah ni ilmu ni. Baru boleh. Dia sebab orang perempuan je duk fikir lah, lelaki-lelaki tak. Tapi tadi dia kata isteri Rasulullah kan tak berasap dapur sebulan. Betul kan?
maknanya isteri dia sama ikut, tak masak. Air ni semua ikut. Kan? Semua dia kata tadi semua isteri dia kan. Bukan Ha. Aisyah aja. Sebab dia pun bahan pun tak ada lah tu. Macam mana nak masak? Bahan pun tak ada. Dia bagi orang, dia bagi kat orang. Kawan semua bahan tak ada. Makan kurma tak payah masak. Makan makanan asasi dia pun kurma je. Kurma je lah, tak ada makanan. Tak ada ni kan. Itulah. Maknanya isteri dia macam mana pun ikut semua. Itulah dia. Kalau dia nak masak dia kena pergi buat tepung dulu nak pijak apa tu dia pusing-pusing batu tu dulu kan. Kisar tepung. Minta orang nak tolong buat benda tu. Terima kasih Noh. Okey, dekat pukul 5 dah. Ustazah dah rakan-rakan yang membaca. Terima kasih Ustazah. Tanya Pak Izzah ni, Pak Izzah makan apa cuka tu macam mana? Makan cuka kurma tu macam mana? Saya cuma ambil satu sudu teh, saya campur dengan madu dan saya campur dengan gelas kecil tu. Sikit lah sudu teh no, sudu kecil. Saya tak boleh ambil banyak sebab saya ada gastrik. Tapi kesannya saya ambil dah lama kan, sejak dapat hari pertama tu, gastrik saya makin cantik. And then satu lagi kan, saya rasalah benarnya dia kata cuka ni akan membunuh bakteria dalam badan. Bukan bunuh, macam apa tu, cacing ke tu. Dalam perut. Dalam usus. Yes. Dia akan bunuhkan benda tu. Rasa betul lah perut saya makin elok Ustazah. Kalau dulu kalau puasa kan, Isnin puasa, hari Rabu tu ya Allah kesan dia memanglah tak hilang lagi. Nak sambung Khamis balik itu orang kata, suami saya kata tunggu perut cantik dulu. Kalau buat Isnin, Khamis tu orang kata jangan buat lagi. Lepas tu buat Khamis, Isnin tu jangan buat lagi. Sekarang ni alhamdulillah pedih perut kurang, kembung perut, sebu-sebu perut kurang. Tapi saya tak boleh banyak sebab saya ada gastrik kan. Lepas tu saya campurkan dengan ni chia seed. Chia seed lagi. Saya campur dengan chia seed sebab apa? Chia seed sumber omega bukan dari punca binatang yang terbaik, chia seed. Bagi kembang kah? Kena bagi kembang dulu lah, kan kembang dalam perut pula. Satu sudu tu dapat segelas dah. Dia macam biji selasih kan. Jadi kalau saya bancuh 2 sudu, kita boleh buat 2 gelas, saya 1, suami saya 1. Jadi orang kata nak ambil banyak tak berani kat dalam perut saya. Tapi suami saya kata dia pun kira okey juga. Chia seed tu berapa banyak? Alas chia seed tu tajuk. Cik Ramina lagi dia menambah lagi. Sikit je benda tu. Chia seed tu sikit je. Benda tu banyak. Istiqamah. Dengar orang makan kita pun beli tapi tak habis. Kan? Kak Ustaz dah bagi dah kena makan. Tapi Kak Ustaz tak makan. Sehari sekali lah. Sehari sekali je lah. Chia seed kalau cuka saya ambil pagi. And then makan malam sikit. Sebab sekarang saya ambil cuma 1 sudu teh je kan. Sikit. Jadi saya ambil 2 kali. Kalau chia seed tu main bancuh je lah. Chia seed ni kan dia macam dia boleh tahan apa. Kan? Bukan campur dengan maju apple apa cuka apple tu. Tak. Campur dengan tu kan susah nak habiskan cuka apple tu. Sebab dia pesan kalau ambil cuka apple ataupun tu seelok-eloknya kita minum pakai straw. Ataupun kalau selepas kita minum cepat-cepat kita bilas kumur air tu, jangan bagi simpan lama dekat gigi sebab dia boleh merosakkan gigi. Asid dia terlalu tinggi. Ya, betul. Perit dia punya tekak lah bila minum. Itu sebab 1 sudu teh campur segelas air, campur madu, kacang-kacang terus minum. Saya minum macam tu je. Orang kata minum seteguk, 3 teguk segelas tu kira. Tak nak simpan banyak lah. Alah, gelas IKEA yang kecil tu je. Bukan gelas yang besar tu, kecil tu je. Dah elok. Ya, dapat pun daripada orang kahwin. Itu je. Tapi banyaklah baik. Mula-mula ambil tu kita tak nampak kesan. Tapi bila dah lama kan boleh rasalah kesan dia. Ni Ustazah macam mana lah ni, tak try lagi? Tak try ke? Saya takut.
Ada benda-benda lain dia nak bagi ni, bagi Ha. saffron lah, bagi apa lagi lah. Suruh Oh. minum. Oh, Ustazah, sama ke? saffron Aduh. Ustazah ubur dalam nasi Ustazah. Ha? Saffron masak nasi ubur. Ni Datuk Sebentar Ada ni pun tu. cantik kan? Datin Cantik Azan, kuning je. Datin Azan dia bagi sejemput itu ada tak Ustazah ambil tiga tu. Tiga Ha. urat. Rendang urat. dan lain-lain. Ha. Sikit je. Tapi kalau Kalau dulu kan Ustazah, saya ada saffron tu kan. Dia orang kata minum air kan. Saya buat air sebab saya tak tahu. Lepas baca hadis ni, buku ni kan Nabi tak minum air dia masuk makanan. saffron. Stop lah. Tak tahu bila pula nak masuk dalam nasi, dah tak ingat dah. Nama nasi satu atau dua. Stop. Dalam dia tak boleh kena ayak kau. Orang duk jual dekat tukang tu dia kata boleh dalam minum dalam ayak. Boleh ayak. Tapi 3 Kita orang dah jumpa rendah. hadis. Kita jumpa hadis Rasulullah tak suka minum dengan Tak air. suka. Dia tak suka. Dia yang tak saffron. suka. Dia masak. Masuk bola nasi je. Macam orang kata halba lah. Halba bola nasi. Sungguh. Macam Masuk satu warna lah, je. cantik. Cantik Saya kan dah dia? saya dia suka tu saya dah buat sekarang sejak beli hari tu. Ya. Saya minum sekali lah malam je. Malam Itulah. Dia lawas kan? Memang Lawas. Betul. Dia lawas kan? itu dia memang lah yang tu. Dia kalau kena okey tu, lain okey lah. Kalau Kan, saya kita rasa biasa segar lah. najis selalu putus-putus tau. Najis selalu putus-putus maknanya kita punya usus tu peristalsis kita tak sekata. Tak ada. Tapi lepas tu kan dia dah smooth lah. Maknanya one long lock. Dia jadi cantik alhamdulillah. Tapi saya minum sekali je lah malam je. Malam kan lepas tu tengok Pak Izzah pagi sekali. Pagi minum lagi. Boleh try pagi. Pagi saya tak ada. Malam Tapi je lah. selepas makan lah sebab saya ambil sikit Datuk kalau ikutkan Saya cekatan. sudu besar. Oh tak boleh sebab saya tak berani sebab takut saya kan saya ada gastrik. Saya tak berani nak ambil benda yang terbanyak-banyak. So saya buat setengah sudu, satu sudu teh. Jadi Dia kena lepas makan ke? Lepas makan ke? Kalau semalam makan pun boleh. Lepas makan? Tengah-tengah makan pun boleh. Kita makan sikit lepas tu kita minum boleh. Jadi dia tutup pi lah. Dia terus boleh proses. Takut lepas makan takut ada orang yang tak tahan pula. Tengah makan pun boleh dia kata. Tapi saya ambil selepas makan lah. Saya ambil nak tidur malam. Tak makan lah. Datuk supaya makan awal pagi. kan? Datuk makan malam awal. Lepas tu nak tidur baru makan. 3 hours lah tu. Perut dah kosong lah juga sekarang. Kosong. Tak juga. Janganlah pukul 10, 11 tu boleh lah. Kita baru makan dalam pukul 7 kan sebelum maghrib tu. Okey lah 2-3 jam. 3 jam. Tak adalah. Perut tak kosong kan. Usahalah apa-apanya supaya tak menyusahkan orang. Riza yang paling banyak ubat rasanya. Ada anak bagi belajar. Besok dapat kerja. Dia terfikir balik. Semua dah kerja, semua ada kerja. Siapa nak jaga? Tunggu aku besok siapa nak tolong. Anak, tapi mulut-mulut ni jahat juga kadang-kadang kan. Anak kata sebab kita duk tahu mana jaga susah orang sakit lah maksudnya. Tak apalah kakak, nanti kalau ibu sakit, ibu nak pergi duduk rumah orang tua-tua lah. Rumah Darul Istirahat ada. Baju orang jaga. Kita pergi dengar hari Isnin Selasa yang lepas. Rasa. Dia kata, teman-teman besok kita kena pun kata dekat anak. Tak apalah kita pergi duduk sana lah duduk. Darul Istirahat ada dah tahu. Tapi anak-anak kata apa tau bila cakap macam tu? Doa ke? Dah. Nak ke? Dah bukan. Olah-olah kita mencabar dia. Dia tu. Kita duk kata sekarang pun mereka duk pergi kerja. Bukan mereka tengok kita sangat pun. Kan? Mereka balik kerja dengan anak-anak mereka lagi. Kita kena faham tak boleh marah kat mereka. Macam tu. Kita pun biasa kerja kan. Jadi kita kena understand. Lepas tu kan tu duduk kata setengah orang kata kalau pergi duduk rumah tu duduk orang tu bagus hebat. Ustaz duduk pergi mengajar, ustaz duduk mengajar. Kita dapat ilmu lagi. Sampai kita dah mati kan. Cuma mereka kurang pahala lah. Mereka kurang pahala lah buat baik. Tapi dia orang tak buat dosa. Tak apa. Dia orang tak buat dosa. Takut dosa lah pula. Jaga kita tak kata kat mulut, kata kat hati pula. Sungguh lah.
Susah juga Jalan tengah lah. Tu dah tu. Okeylah, terima kasih banyak nah. Kita Terima jumpa kasih. lagi. Ustazah. InsyaAllah. Doa akhir buku ni. Oh, dulu doa. Okey. Ada forum siap tadi. Ada apa? Forum. Tadi duk bincang lah. Dia korum hak sama aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تنبئ أسماء الحسنى إلهنا يا الله إلهنا يا رحمن إلهنا يا رحيم أنت الخبير بما فعلنا الشاهد بما اقترفنا فما نحن بين يديك والأمر منك وإليك ولا وسيلة إليك إلا بك ولا ينفعنا سوى جودك وكرمك فكل الأمور منك وإليك وأحوالنا لا يخفى عليك اللهم ارحمنا برحمة منك تغنينا عمن سواك وتوصلنا بها إلى رضاك اللهم يا من لا يخفى عليها أحوالنا وجعلنا عليه جميع توجهاتنا واتكالنا وجميع أحوالنا في أقوالنا وأفعالنا بلا منحة ولا بلوى الحفظ من الأهواء مع نيل ما أهوى يا عليم الخبير ya Allah ya Tuhan kami Engkau yang maha mengetahui apa yang kami lakukan yang maha menyaksikan dosa yang kami lakukan inilah kami berada di antara dua tangan-Mu segala ketentuan bersumber dari-Mu dan kembali kepadamu tiada jalan menuju ke hadrat-Mu kecuali bersama-Mu tidak bermanfaat bagi kami kecuali kurnia-Mu dan kemurahan-Mu kerana semua masalah adalah dari-Mu dan kepadamu keadaan kami tidak tersembunyi bagimu maka ya Allah rahmatilah kami ya Allah dengan rahmat dari sisi-Mu yang menjadikan kami tidak perlu kepada selain-Mu ya Allah rahmatilah kami ya Allah sehingga dapat membawa kami menggapai keredaan-Mu ya Allah wahai Tuhan yang tidak tersembunyi baginya keadaan kami dan kepadanya kami tujukan segala tujuan dan tempat bergantung kami. Perbaikilah segala keadaan kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami tanpa ujian dan cubaan disertai dipelihara dari keinginan nafsu dan perkara yang segala yang kami dambakan. Wahai Zat yang maha mengetahui lagi maha mengenali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim.